Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, puan-puan, pakcik-pakcik, makcik-makcik, adik-adik, saudara-saudari, Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda miskin? Anda termasuk golongan B40? Mengapa? Di sini ingin saya berkongsi sedikit sejarah kemiskinan di Malaysia, usaha kerajaan melalui dasar ekonomi baru yang telah pun gagal, inisiatif NGO dengan satu agenda inisiatif inklusif, dan akhirnya mengapa UMNO BN enggan merealisasikan inisiatif yang dibawa oleh NGO. Pada tahun 1970, hampir separuh penduduk di Malaysia dikategorikan sebagai miskin. 64.8% penduduk Melayu, 26% penduduk Cina dan hampir 40% penduduk India dikategorikan sebagai miskin. Matlamat dasar ekonomi baru antara lainnya adalah untuk mewujudkan perpaduan dengan mengurangkan jurang perbezaan ekonomi, pendidikan dan pembangunan. Adakah anda sedar bahawa Malaysia telah menjadi negara pengeluar petrol sejak tahun 60-an? Dan adakah anda sedar bahawa sejak wujudnya syarikat minyak nasional Petronas pada awal tahun 70-an hingga ke hari ini, pengeluaran petrol dan gas telah menghasilkan pendapatan untuk kerajaan Malaysia berjumlah lebih kurang ringgit Malaysia 2 hingga 3 trilion. Allah Subhanahu Wa Taala telah rahmati tanah air dengan cukup kekayaan untuk merealisasikan dasar ekonomi baru. Kesemua rakyat sepatutnya hidup selesa tanpa hidup dalam keadaan miskin papa. Malangnya, keadaan yang ada sekarang sebaliknya. Kali cuma buat kerja-kerja kampung gitulah. Rumah PPAT, rumah penduduk miskin kan. Apa cuma elektrik bayar, kena bayar. Kadang-kadang tu bayar, kadang-kadang tak bayar. Dalam 300 lebih itulah. Kadang-kadang kurang lagi, kadang-kadang lebih pada tu pun ada. Sudahkah dasar ekonomi baru mencapai matlamatnya? Berdasarkan butir-butir di carta ini, nampaknya tidak. Apakah sebabnya dasar ekonomi baru telah gagal untuk mencapai matlamatnya? Dasar ekonomi baru ni saya duk perhati pada bahasanya bagus. Cuma salah dari segi pengendalian, pengurusan yang dibuat oleh orang tertentu salah yang menyebabkan nama baik dia menjadi rosak habis. Siapakah orang-orang tertentu ini yang dimaksudkan oleh Tok Guru Nik Aziz? Pada saya, dasar ekonomi baru, saya berterima kasih tentang penerimaan tersebut. Tetapi terdapat penyelewengan penggunaan dasar ekonomi baru selepas dia dilaksanakan pada tahun 70-an. Apabila sampai ke peringkat tahun 90-an, kita dapati dasar ekonomi baru telah disalahgunakan, hanya mementingkan segelintir masyarakat Melayu dan juga segelintir masyarakat Cina yang ada hubungan dengan UMNO dan juga segelintir masyarakat India. Jadi pada saya, apakah gunanya satu dasar yang sepatutnya memberi kesan kepada seluruh rakyat tetapi tidak dilaksanakan dengan baik. Kita tanya, jangan pertikai, ini dasar ekonomi baru. Orang Melayu tak tanya kerana dia fikir ini pentingan dia. Orang Cina tak berani tanya kerana dia dibarah dan diugut kalau pertikaikan. Akhirnya, ketua-ketua UMNO dan MCA bermaharja lela merompak kekayaan dan khazanah negara. Tidak hairanlah kenapa walaupun industri minyak dan gas telah menghasilkan pendapatan lebih kurang 2 atau 3 trilion ringgit, hari ini 40% rakyat Malaysia masih lagi dikategorikan sebagai miskin. Pada tahun 2011-2012, NGO Hakam
dan saya anak bangsa Malaysia telah menggubal satu cadangan, bahasa Inggeris Social Inclusion Agenda, bahasa Melayu Agenda Inisiatif Sosial, bertujuan untuk mengatasi masalah kemiskinan di Malaysia dan telah menjemput UMNO, BN serta parti-parti pembangkang untuk menghadiri satu persembahan. Parti-parti pembangkang telah pun hadir dan memberi sokongan sepenuhnya untuk program ini. Malangnya, UMNO, BN tidak hadir. Satu rang undang-undang berkenaan agenda ini telah pun dibawa ke Parlimen oleh Dr. Jayakumar daripada Parti Sosialis Malaysia, disokong oleh Ong Kian Ming daripada DAP. Malangnya, sehingga hari ini, Speaker dulu dan sekarang tidak memberi laluan agar rang undang-undang ini dibentangkan. Mengapakah UMNO BN takut dengan agenda ini? Pertama, agenda ini merangkumi penubuhan satu suruhanjaya yang akan menangani masalah kemiskinan di Malaysia tanpa campur tangan oleh para politik. Ini bermakna dana untuk program ini dikeluarkan direct daripada Suruhanjaya kepada ahli-ahli parlimen yang terlibat. Ketiga, laporan tahunan hendaklah dibentangkan lengkap ke parlimen. Ini bermakna UMNO dan BN tak dapat lagi rampaskan dana yang sepatutnya sampai kepada tuan-tuan dan puan-puan yang menghadapi keadaan miskin. Soalan sekarang, tuan-tuan dan puan-puan kena buat keputusan. Jika ingin memulihkan situasi, tolak UMNO BN. Sekian, wassalam, salam sejahtera.